اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم. Dan ingatlah peristiwa tak kala Nabi Musa berkata kepada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu. Atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Maka apabila mereka berdua sampai ke tempat pertemuan dua laut itu, lupalah mereka akan hal ikan mereka. Lalu ikan itu menggelunsur menempuh jalannya di laut yang merupakan lorong di bawah tanah. Setelah mereka melampaui tempat itu, berkatalah Nabi Musa kepada temannya, bawalah makan tengah hari kita. Sebenarnya kita telah mengalami penat lelah dalam perjalanan kita ini. Temannya berkata, tahukah apa yang telah terjadi tak kala ketika berehat di batu besar itu? Sebenarnya aku lupakan hal ikan itu. Dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebutkan halnya kepadamu melainkan syaitan. Dan ikan itu telah menggelungsur menempuh jalannya di laut dengan cara yang menakjubkan. Nabi Musa berkata, itulah yang kita kehendaki. Mereka pun balik semula ke situ dengan menurut jejak mereka. Lalu mereka dapati seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari kami. Dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Nabi Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutmu dengan syarat engkau mengajarku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku? Ia menjawab, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahuinya secara meliputinya? Nabi Musa berkata, engkau akan dapati aku insya-Allah orang yang sabar. Dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Ia menjawab, sekiranya engkau mengikutiku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatu pun sehingga aku ceritakan halnya kepadamu. Lalu berjalanlah keduanya sehingga apabila mereka naik ke sebuah perahu, ia membocorkannya. Nabi Musa berkata, patutkah engkau membocorkannya? Sedangkan akibat perbuatan itu menenggelamkan penumpang-penumpangnya. Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar. Ia menjawab, bukankah aku telah katakan bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku? Nabi Musa berkata, janganlah engkau marah akan daku disebabkan aku lupa akan syaratmu. Dan janganlah engkau memberati daku dengan sebarang kesukaran dalam urusan menuntut ilmu. Kemudian keduanya berjalan lagi. Sehingga apabila mereka bertemu dengan seorang pemuda, lalu ia membunuhnya. Nabi Musa berkata, patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa membunuh orang? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Kahfi, surah yang ke-18 pada juzuk yang ke-15. Bermula daripada ayat 60 sehingga ayat 74. Yang merupakan akhir bagi juzuk yang ke-15. Dan selepas ini kita akan masuk juzuk yang ke-16 dan juga kita akan masuk dalam jilid baru kita, itu jilid yang ke-16. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan kisah Nabi Allah Musa AS. Musa bersama dengan Nabi Allah Khadir
Walaupun dalam bahasa bualan kita panggil Nabi Khadir. Bukan ramai orang menamakan anak-anaknya Khadir. Dia dari sebutan ialah Khadir. Khadiru. Khadir artinya hijau. Yang merupakan gelaran kepada Nabi Allah Khadir AS. Dan beliau mempunyai namanya yang masyhur sebagaimana yang tercatat di dalam beberapa sumber. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatah, dan ingatlah ketika Nabi Allah Musa berkata kepada fatah, kepada pembantunya. Di sini diterjemah kepada temannya. Perkataan fatah atau disebut fatan merujuk kepada orang yang mendampingi dan berkhidmat. Dia orang yang mendampingi Nabi Allah Musa AS dan berkhidmat dengannya. Dan kebanyakan para ulama tafsir menyatakan beliau merupakan cicit kepada Nabi Allah Yusuf AS, iaitu namanya Yusha bin Nun bin Afrayin bin Yusuf. Yang dimaksudkan dengan teman Nabi Yusuf, teman Nabi Musa, iaitu dengan perkataan fatahu, iaitu temannya, yakni pembantu yang berkhidmat dengannya. Dan Nabi Allah Musa AS yang dikhidmat oleh Yusha, yang akhirnya Allah melantik Yusha menjadi Nabi setelah kewafatan Nabi Allah Musa AS. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, yakni Yusha bin Nun, la abrahu, aku akan senantiasa melakukan perjalanan menuntut ilmu ini hatta ablugha majma'al bahrain, sehingga aku sampai ke pertemuan dua laut, au amdiya hukuba, ataupun aku terpaksa menghabiskan masa yang panjang untuk sampai ke sana. Ayat ini merupakan kisah yang ketiga di dalam kisah-kisah Suratul Kahfi. Kalau sebelum ini kita membaca tentang kisah Ashabul Kahfi yang menceritakan tentang ataupun pengajarannya tentang Allah berkuasa membangkitkan semula manusia. Kemudian kita telah ceritakan tentang perumpamaan Allah berikan kepada orang-orang yang berbangga dengan harta benda. Bermula dengan kisah pemilik dua kebun, sehinggalah Allah beri perumpamaan tanaman yang subur yang akhirnya akan hancur ditiup angin, sehinggalah Allah memberi perumpamaan tentang iblis yang berbangga ketika mana enggan sujud kepada Adam. Dan ini merupakan dari sudut kisah besar, ia merupakan satu kisah yang kedua kalau kisah besar. Kerana dalam surah Al-Kahfi ini banyak kisah, tapi kisah yang besar ada tiga. Yang pertama Ashabul Kahfi, yang kedua kisah Musa dan Khadir alaihissalam, dan yang ketiga tentang Zulkarnain. Tapi di sana ada kisah-kisah kecil, seumpama kisah pemilik dua kebun yang berakhir dengan kehancuran kebunnya. Dia berbangga dengan harta yang banyak, berbangga dengan anak pinak yang ramai, pengaruh yang kuat. Maka Allah Ta'ala nak beritahu, kesombongan itu tidak ada gunanya. Kesombongan pada harta benda, kerana itu bukan nilai di sisi Allah. Maka Allah Ta'ala beri perumpamaan bagaimana orang-orang yang memiliki dunia ini akan menyesal di hari akhirat kelak, kerana tiada manfaatnya. Dan Allah beri contoh sombong lagi, iaitu iblis yang sombong untuk sujud pada Adam. Itu kisah-kisah kecil. Maka datang kisah besar yang kedua ini bagi menceritakan bagaimana tawaduknya Nabi Musa. Lepas sebut tentang sombongnya orang Mekah yang tidak mahu menerima dakwah Nabi SAW, diikuti sombong mereka yang berpunca daripada harta, pengaruh dan pangkat. Sehingga mereka meminta supaya dihalau keluar orang miskin. Biar kalau nak ceramah, biar kami je dengar. Jangan ada orang-orang miskin yang tidak satu level dengan kami. Maka punca kezaliman, penolakan dakwah kerana sombong. Dan persis perangai mereka seperti iblis yang sombong. Maka Allah bawa satu kisah, contoh tawaduk. Nabi Musa. Seorang Nabi, seorang Rasul. Seorang ulul azmi. Bukan kalimullah. Yang bercakap, yang bertutur dengan Allah. Punya pelbagai kelebihan. Dari semua sudut. Dari semua kelebihan. Itu Musa bin Imran alaihissalam ini. Seorang Rasul yang kita katakan punya kedudukan yang amat istimewa. Tetapi bagaimana baginda tawaduk? Merendahkan diri untuk belajar dengan Khidir ataupun Khadir. Maka siapa Khadir ini? Sebagian ulama mengatakan ia Nabi, bukan Rasul. Dan sebahagian pula ulama menyatakan dia hamba Allah yang soleh.
Dan ini yang ditarjihkan oleh pemilik tafsir Al-Munir. Dan demikian juga sebelum itu yang ditarjihkan oleh Syekh Ali Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan Khadir ini ialah seorang Nabi. Pun begitu, kalau Khadir ini Nabi, Musa tetap mulia daripada Khadir. Dan kalau Khadir ini seorang hamba yang soleh, Musa tetap lebih mulia. Tetapi bagaimana Musa AS tawaduk menuntut ilmu, merendahkan diri, bahkan menerima syarat. Di mana Khadir AS kata boleh belajar dengan syarat. Al-Imam Al-Fakhr Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib mengambil istimbat di mana ada 12 syarat dan adab yang dilazimi oleh Musa ketika mana nak berguru dengan Khadir AS, Nabi Allah Khadir. Untuk menunjukkan bagaimana seorang guru boleh memberi syarat. Dan untuk menunjukkan tawaduk seorang murid dan beradab seorang murid menerima syarat. Maka ini satu benda yang maklum. Semua orang maklum. Kalau tidak Musa AS menyanggah syarat. Kenapa perlu syarat? Saya nak belajarlah. Saya nak datang ke, tak nak datang ke. Suka saya lah. Tak ada syarat. Kalau kita nak dengar tak apa. Nak belajar lain. Kadang nak dengar-dengar, curi-curi dengar, tak apa dengar lah. Tapi nak belajar, kerana keberkatannya akan lebih. Seorang yang sekadar duduk majlis ilmu untuk dengar, maka dia mendapat sebahagian ini. Seorang datang untuk belajar, dia mendapat keberkatan yang lain. Kerana dia ada tanggungjawab terus antara guru dengan murid. Umpama kita sebut sekolah lah. Kita masuk sekolah maka ada syarat. Kehadirannya, yurannya, pakaian seragam, disiplin. Maka kita dah tak boleh suka-suka datang, keluar masuk. Sebab kita dah pegang syarat. Begitu kita pegang syarat sampai kita habis belajar. SPM, STPM dan sebagainya. Demikian di sini, Nabi Allah Musa, di sebalik dia rasul, dia menerima syarat. Pun begitu ketika mana dia menerima syarat, dia berkata insya-Allah. Dengan izin Allah. Kerana kita tidak tahu kemampuan kita untuk menerima syarat. Kerana setiap syarat yang diletakkan, pada asasnya, pada zahirnya kita pada permulaan nampak mampu. Tapi akan datang kita tak tahu kemampuan kita. Hatta kalau kita berhutang, dia tanya nak bayar bila. Waktu kita bercakap, kita rasa mampu bulan depan. Tapi kita juga tak tahu apa berlaku bulan depan. Mungkin kita terpaksa guna banyak duit untuk urusan lebih penting. Maka kita berkata insya-Allah. Sebagaimana Allah menegur Nabi Muhammad SAW dalam permulaan surah ini, Allah mengajar Rasulullah SAW, bahkan mengajar seluruh hambanya, berbicara insya-Allah. Hatta kalau orang kafir menyebut insya-Allah juga beri manfaat. Sebagaimana kita ceritakan kisah Ya'juj Ma'juj yang menggali tembok yang menghalang mereka daripada menembusinya untuk berhubungan terus dengan alam manusia. Di mana Zulkarnain telah meletakkan tembok yang kuat dengan perintah Allah. Maka setiap kali mereka menebuknya sehingga sampai waktu maghrib, mereka berkata kita pulang dan kita sambung esok hari. Sehinggalah pada hari kedatangan yang Allah janjikan akan berlaku kiamat. Salah seorang pemimpin Ya'juj Ma'juj berkata, insya-Allah kita sambung esok hari. Dia menyebutnya insya-Allah. Lalu kadang-kadang kita tanya macam mana boleh sebut orang kafir sebut insya-Allah. Tuan-tuan tak payah kalau kita biasa. Mana-mana orang kafir biasa bergaul dengan orang Islam. Dia akan sebut Masya Allah, Inna Lillah pun biasa. Dia siap sebut lagi La ilaha illallah budak ni. Tapi tak masuk Islam. Dia sebut. Ini Cina wakaf mempelang. Ini orang kafir tempat tu, tempat ni. Dia dah sinonim dengan kalimah-kalimah tertentu. Maka bukan satu yang menghairankan kalau Ya'juj Ma'juj boleh menyebut insya-Allah. Kerana Ya'juj Ma'juj sebelum itu bercampur dengan manusia sebelum dia ditemboki atau dibina tembok oleh Zulkarnain yang akan kita ceritakan. Maka lihat bagaimana Musa AS menyebut insya-Allah. Baik, sebelum kita memahami penafsiran satu persatu, maka kita perlu lihat sinopsis kisah ini ataupun penjelasan kisah ini melalui satu riwayat hadis. Bagaimana punca keluar ayat yang menceritakan perjalanan Nabi Musa bersama pembantunya dan bersama bekal yang dibawa menempuh satu jalan, satu perjalanan menuntut ilmu untuk satu tempoh yang panjang sehingga bertemu dengan guru dan berlaku proses pembelajaran. Kisahnya bagaimana? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu.
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda. Saya bacakan terjemahan langsung. Kerana hadis panjang, terjemahan secara spontan, irtijalan. Satu hari Nabi Allah Musa AS berkhutbah di hadapan Bani Israel. Ketika mana dia berkhutbah, khutbah yang mengkagumkan. Bani Israel mendengar satu khutbah yang hebat daripada Musa. Lalu salah seorang berkata, Ayun nasi a'lamu, wahai Musa, siapakah orang paling pandai sekali? Yang paling bijak sekali. Lalu Nabi Allah Musa menjawab, aku paling pandai sekali. Dan riwayat yang lain, Musa AS melihat ke kanan, melihat ke kiri. Dan memang tak ada orang dah. Tengok kanan, ni orang biasa, ni orang biasa. Dan aku Rasul. Maka secara logik, betul. Saya pandai. Kalau kita lah ditanya satu soalan dan kita tahu jawapannya secara akal. Baru kalau tanya, siapa agak-agak paling pandai? Maka selogik orang yang pandai dia akan kata, saya pandai. Siapa yang lebih kaya? Selogik orang yang memang di duit banyak, dia kata saya paling kaya saya rasa. Income saya lebih besar. Kalau ditanya siapa agak-agak paling comel sekali. Yang comel mesti ngaku saya paling comel. Kalau orang yang tak comel kata dia kata tak, saya lah paling comel. Logiknya begitu. Secara umumnya perkataan tu tak ada celaan apa-apa. Tetapi tidak bagi seorang yang benar-benar menjadi hamba Allah. Kerana apapun kemuliaan, kelebihan, ia berpunca dari Allah. Berasal dari Allah dan kurnia Allah. Maka seharusnya seorang berkata, walau dia nampak kelebihan itu pada dia, untuk dia berkata, ini kelebihan kurniaan Allah. Bahkan mengembalikan semua itu pada Allah. Kalau kata siapa lebih kaya? Allah. Aku tak kaya. Allah cuma beri pinjam kat aku. Siapa yang paling cantik? Allah. Cantikkan ini cuma pinjam. Siapa yang paling alim? Allah. Musa AS, dia menyebut secara logik. Betul. Tapi Allah nak ajar apa yang lebih mulia. Tuan-tuan, cara berfikir paling bagus ialah logik. Tetapi berfikir cara lebih hebat daripada itu, mengembalikan logik itu pada Allah. Bukan pada akal kita. Kerana akal kita akan berubah-ubah. Tapi mengembalikan pada Allah. Ini logik tertinggi. Dengan maksud, akal perlu berhubungan dengan Tuhan. Akal tidak boleh hanya berhubungan dengan material yang berada sekeliling. Umpama, kalau saya mengetahui alamat-alamat hujan. Saya ini pakar kaji cuaca. Saya tengok macam ni, macam saya kata akan hujan. Dan hujan ni mungkin berlarutan seminggu. Ia berdasarkan ilmu saya. Namun jangan lupa, logik itu logik yang terputus daripada kuasa Tuhan. Seorang mesti berkata, insya-Allah. Dengan izin Allah. Akhirnya banyak mana orang teka dalam ramalan cuaca, esok hujan, esok ribut, tiba tak apa pun. Tak jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa. Yang duk percaya ramalan cuaca betul, dia pun panggil bomoh tolak hujan. Bomoh dalam rezeki dia memang tak hujan. Jadi betul bomoh ni. Akhirnya berlaku budaya khurafat, tolak hujan lah, tarik hujan lah. Yang berlaku dalam masyarakat. Sebab itu, di sebalik logik kita bercakap dalam membicarakan sesuatu, dengan semua muasyirat, yakni penanda-penanda berdasarkan ilmu kita belajar. Saya tahu tempat ikan banyak. Sebagai contoh, tengok, ni ikan banyak. Ini masuk bulan 4, ikan banyak. Sotong pun banyak. Ni musim candak. Logik. Kerana saya hidup dengan persekitaran dan budaya, ilmu dan pengalaman. Namun jangan lupa logik itu perlu berhubung dengan Allah. Kalau saya berkata dengan izin Allah, ikan banyak masa ni. Banyak mana ilmu logik yang kita guna gagal. Yang bina terowong, yang bina tembok, kononnya menghalang banjir. Berdasarkan kajian itu dan ini akhirnya banjir juga. Maka di sini satu pengajaran besar. Sehebat mana pun logik kita berhubung terus dengan Allah. Jangan dia punya full stopnya dekat akal. Saya dengan duit banyak ni tak boleh bankrupt. Banyak. Siapa kata tak boleh bankrupt? Dan banyak ustaz ni 7 keturunan tak habis makannya. Duit saya ni 7 keturunan. Dengan aset. Akhirnya Allah boleh bankrupt kan. Dengan cepat. Dengan berlaku peperangan. Mana orang kaya, miskin sebab peperangan. Habis. Maka di sini Nabi Allah Musa dia ajar. Bila Musa kata, saya. Fa'ataballahu azza wa jalla alaih. Maka Allah menegur Nabi Musa. Idlam yaruddal ilma ilaih. Kerana Musa tidak mengembalikan ilmu pada Allah. Maka Allah mewahyukan kepada Musa dengan berkata, Annali abdan bimajma'il bahrain. Huwa a'lamu minka. Aku ada hamba lebih pandai daripada kamu. Allah beritahu lebih pandai daripada kamu. Dia duduk, dia berada di pertemuan dua laut.
Di pertemuan dua laut, setengah ulama mengatakan ia laut Parsi dan laut Rom. Kalau hari ini kalau kita sebut laut Rom, itu laut Mediterranean. Laut Parsi, Persian Gulf ataupun Teluk Parsi. Artinya kalau secara tahdid mereka buat kajian, ia berada di kawasan Tonjah ataupun di kawasan negara Morocco. Tapi kajian terbaru yang dibuat menyatakan Majma'ul Bahrain ialah pertemuan antara Teluk Aqabah dengan Teluk Suez di Mesir. Kerana mengambil kira Nabi Allah Musa berjalan daripada Sinai. Kerana peristiwa ini berlaku sesudah Nabi Allah Musa menyeberang Laut Merah. Menyelamatkan Bani Israel daripada kejahatan kezaliman Fir'aun. Lalu mereka berkumpul di situ, Nabi Musa bercakap. Dan Nabi Musa melakukan perjalanan untuk bertemu. Maka setengah ulama mengatakan ia di antara dua laut, dimaksudkan ialah antara Aqabah atau Teluk Aqabah, antara Mesir Jordan dan juga Suez, terusan Suez. Berdasarkan mereka kata cerapan daripada satelit. Mereka nampak, ini kajian yang terbaru yang disebut oleh salah seorang pakar kajian. Kesan-kesan peninggalan sejarah. Namun macam kita sebut, ayat Al-Quran, Allah tak tekan tempat. Nama siapa? Sebagaimana perbahasan kita tentang gua di mana. Yang kata di Turki, yang kata di Syam, yang berkata di Jordan dan sebagainya. Maka semua itu tidak penting. Sebab itu Al-Quran tak jelaskan benda itu. Yang penting ialah pengajaran daripada kisah Musa. Tawaduk menuntut ilmu. Kita mengaji pondok ke? Kita mengaji universiti ke? Kita mengaji sekolah, mengaji dengan Tok Guru kat surau, masjid, balasah. Yang penting tawaduknya, adabnya. Maka itu yang penting. Tak pula lepas ni Ustaz, kita pun nak pergi juga Ustaz tempat pertemuan dua laut. Nak pergi mengaji. Yang depan rumah tak nak ngaji. Dia nak pergi jauh tu. Mana tahu Ustaz mengaji Nabi Khidir cepat sikit alim. Cepat sikit pandai. Dia tak tahu Nabi Musa tak lepas ujian. Ini mengaji surah sebelah pun tak lepas syarat. Ini nak pegang syarat Khidir AS atau Khadir AS. Baik, ini pengajaran. Maka Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah cari dia. Lalu Nabi Musa berkata, Ya Rab, fa kaifa li bi? Macam mana aku nak jumpa dia? Fa kaifa li bihi? Macam mana aku nak jumpa dia? Allah berfirman, ta'khudhu hutan, ambil ikan. Fataj'aluhu fi miqtal, letak dalam sarung, letak dalam bekas. Fa haitsuma faqadtal hut, fa huwa thamma. Kalau hilang ikan tadi, maka itulah tempat dia. Musa AS diminta dalam perjalanan dia ambil satu kifah atau kita sebut macam karung, plastik bag. Plastik bag. Dipanggil juga miktal. Letak dalam tu ikan. Ikan yang dibawa oleh Nabi Allah Musa ialah ikan mumallah, ikan masing. Ikan masing terus dihidup, kita katakan kalau orang biasa buat ikan masing, ikan garamang ke atau sebagainya, dia terus jemur untuk ditahan lama. Maka Musa bawa ikan masing sebagai bekalan. Nak beritahu dalam perjalanan, dalam menuntut ilmu dan apa sahaja, bawa bekal tu penting. Ia tidak menafikan makna tawakal. Sebab Nabi Allah Musa sedekat-dekat manusia dengan Allah. Maka Nabi Musa sepatutnya tak payah buat bekal apa-apa. Tawakal je. Kat mana-mana rezeki Allah ada. Itu ada ayat tu. Tetapi mengambil bekal itu merupakan adab dengan Allah. Adab. Allah suruh kita. Maka Musa asal ambil bekal ikan. Letak pada miktal, letak pada kita katakan pada bekal, pada rajuk, pada supik, pada tempat khas letak ikan. Kemudian kata, lalu Nabi Allah Musa pun bergerak. Bersamanya pembantunya Yusha bin Nun. Sehingga mereka sampai di satu kawasan batu besar, sakhrah. Maka mereka berehat di sana. Wada'a ru'sahuma, berehat. Fanama dan tidur. Wattarabal hut, tiba-tiba ikan masing yang berada dalam tempat itu mula bergerak. Isyarat dia hidup kembali. Satu mukjizat Nabi Musa. Kerana ia petanda di mana Musa akan bertemu dengan Khadir AS. Maka ikan tu bergerak. Fakharaja minhu, sehingga keluar daripada bekas tu. Dia gerak-gerak sampai keluar. Fasaqata fil bahar. Lalu dia pun jatuh ke dalam laut. Batu besar tadi duduk, di bawahnya laut. Maka ikan tu terus jatuh ke laut. Fattakhaza sabilahu fil bahri saraba. Lalu dia meninggalkan kesan pergerakannya dalam laut. Setengah menterjemahkan di sini, dia lalu tempat yang memang dah bentuk terowong ataupun laluan. Setengah menyatakan ikan tadi jatuh, lalu membentuk laluan. Untuk apa? Meninggalkan kesan kepada Nabi Musa supaya dia tahu ingat tempat ikan tu jatuh.
Kerana Musa AS waktu dia kembali semula ikan tu dah tak ada. Tapi tempat ikan tu masih ada. Yang ini kesan ikan berenang. Masih kedapatan, kesan. Untuk membuktikan di siapa tempat ikan itu jatuh. Kemudian kata Allah, wa amsakallahu anil hut jariyatal ma. Allah meninggalkan kesan air yang dilalui oleh ikan. Maka mislu ta' dia menjadi seperti satu laluan. Ketika mana Nabi Allah Musa AS tersedak. Falamma staiqaza, bila mana salah seorang yang bangun. Nasya sahibuhu an yukhbirahu bil hut. Di mana Yusha' bin Nun dia nampak ikan itu jatuh. Tetapi adabnya dia tak gerak Nabi Musa. Sebab dia kata Nabi Musa ni penat. Biarlah dia tidur, bagi dia tidur dulu, nanti bangun saya beritahu. Akhirnya beliau pun tertidur sekali. Tertidur nyenyak bersama Nabi Allah Musa. Lalu mereka pun bergerak menyambung perjalanan. Dalam keadaan Yusha' bin Nun lupa nak beritahu. Lalu mereka melalui perjalanan baqiyata yaumiha wa lailatiha, sehari semalam. Dah jauh sangat sehinggalah sampai keesokan hari. Hatta iza kana min esok harinya. Pada waktu tengah harinya, Musa rasa lapar dan berkata kepada pembantunya, "Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba." Mana bekalang, kita dah lapar ni. Kita dah lapar. Untuk menunjukkan sifat manusia. Para nabi, mereka juga lapar. Sifat manusia lapar. Lalu temannya berkata, "Ara'aita id awayna ila sakhrah." Wahai Nabi Allah Musa, ingat tak yang tadi kita tidur dekat batu besar? Ketika itu aku lupa tentang ikan tadi. Untuk beritahu, ikan tadi tiba-tiba hidup lalu jatuh ke laut. Dan dia berenang dan meninggalkan kesan renangannya atau kesan perjalanan dia dalam laut tadi. Aku memang nak beritahu, wa ma ansani illa syaitan an azkurah. Tapi syaitan melupakan aku nak beritahu. Di sini menunjukkan bagaimana pengaruh syaitan melupakan kita pada perkara-perkara yang baik. Sebab syaitan sebut, Allah Ta'ala cerita bagaimana sumpah syaitan, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Akan ku duduk, akan ku halang manusia di setiap tempat yang membawanya kepada kebaikan, jalan yang lurus. Setiap kali benda tu baik, kita akan lupa. Siapa lupakan kita? Syaitan. Kerana itu Allah Ta'ala menyuruh beriman dengan firman-Nya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba buat baik. Kita kalau ingat satu benda nak buat baik, cepat-cepat buat. Kenapa kita tak mampu menahannya, melainkan akan dilupakan oleh syaitan. Kita ada niat nak buat baik, tak kira buat baik apa pun. Niat nak buat baik. Ramadan ni kita kata nak jamu orang makan lah, sahur lah. Kita nak mudahkan orang untuk puasa. Macam-macam lah azam kita setiap kali datang Ramadan. Tiba kita pun lama, kita peram niat kita tangguh. Wa imam orang lain ambil dulu kesempatan tadi, atau kita pun hilang semangat balik. Sebab tu kena segera. Saya Ramadan ni saya nak baca Quran banyak. Jadi apa nak buat? Tunggu Ramadan. Bukan, buat sekarang. Kan Ramadan saja, tapi buat sekarang. Kan itu yang akan menjadi kamu sentiasa ingat sampai Ramadan. Ni tak lagi saat Quran saya tak buka lagi. Satu Ramadan saya buka. Maghrib. Maghrib kan satu Ramadan. Saya buka. Maghrib dia buat sibuk cari makanan, sibuk cari lauk, sibuk itu, sibuk ini. Akhirnya dah masuk hari ke-10 Ramadan. Quran tak buka lagi. Begitu cerita bagaimana syaitan melupakan kita. Sebab itu asas cara menangani syaitan dan lupakan kebaikan, kita bersegera buat baik. Jangan ditangguh. Kita pun tak tahu hidup ke mati esok lusa. Terlintas saja nak buat baik, buat sekarang. Buat. Kalau saya katakan saya nak ngaji, Ramadan nanti saya nak ngaji banyak, saya akan ngaji sekarang. Ia sebagai satu momentum awal, persiapan. Tak apa pun kita nak buat, walaupun kita beri satu deadline kita, satu tempoh, kita pasti bersedia sekarang. Dia. Kalau orang kata saya nak pergi haji, saya nak pergi haji, pasti dia bersedia sekarang. Dia mula membaca, mula sekian. Dia tak akan tunggu esok nak haji baru nak belajar. Tak mungkin dia dapat kelebihan tadi. Fakana lil-hud saraba wa li Musa wa fatahu ajaba. Bagi ikan tadi ditinggalkan satu kesan perjalanan, dan bagi Musa dan pembantunya satu keajaiban. Keajaiban pertama, ikan tu hidup. Keajaiban kedua, ikan tu dia gerak lalu tinggalkan satu kesan. Ikan, mana ada ikan kalau dia berenang ditinggalkan kesan? Kalau kuda lembu mungkin tinggal tapak. Ikan kalau dia dah tu dia tak akan tinggalkan kesan. Atau kalaupun tinggal kesan, dia bukan satu benda yang mudah kita nampak. Maka ini menunjukkan mukjizat.
Dzalika ma kunna nabghi. Kata Nabi Musa, itulah yang kita cari. Tanpa Nabi Allah Musa memarahi pembantunya. Saya tidak marahlah, nyanyok kamu ni. Orang suruh beritahu. Kalau kita lah marah. Tak. Ada. Nabi Allah Musa tak marah sebab bila dikatakan dia memang nak beritahu, syaitan melupakan dia. Ketika Musa membenarkan pengaruh syaitan dan lupakan seseorang. Dan lupa di antara alasan yang kebanyakan manusia terima, Allah ma'illah melainkan dia cuai. Tiap-tiap hari lupa. Tiap-tiap hari dia lupa, maka itu adalah kecuaian dia. Kalau dalam keadaan tertentu dia lupa, maka itu pengaruh syaitan pada dia. Kalau kita tengok orang ni tuan-tuan, tiap-tiap hari dia lupa, itu memang dia. Dia lupa. Kan Ustaz, syaitan lupakan saya. Tak, awak syaitan. Memang selalu lupa. Semayang lupa, puasa lupa. Dah awak dah jadi syaitan dah ni. Sebab Nabi Allah Musa tidak mencela Yusha. Kerana lupa itu bersifat i'tiradi, dia datang sekali-sekali. Kita kalau muamalah dengan orang baik, sesekali dia lupa, kita tak marah. Baik, betul, tak apalah. Saya lupalah nak buat bekah awak. Saya lupalah nak buat ni. Kita okey, saya pun faham. Tapi kalau setiap hari orang cerita lupa-lupa ni menjadi mainan dia, tak ada orang boleh terima. Mereka orang lain lihat dia berpenyakit. Maka sebab itu Nabi Musa tidak mencela Yusha bin Nun. Kerana itu memang suatu benda yang berlaku. Terutama dalam perjalanan yang jauh. Lalu mereka kembali kepada tempat sehingga sampai ke satu kawasan, kata Rasulullah, fa'iza huwa musajjan bithawbin. Jumpa seorang berselimut dengan pakaian. Setengah mengatakan dia berselimut dengan pakaian putih. Berdasarkan satu riwayat. Fasallama alaihi Musa. Musa tengok, Musa pun sebut assalamualaikum. Sebut assalamualaikum. Berkata Khidir, wa anna bi ardika salam. Semenjak bila pula bumi ini ada keselamatan? Mana ada selamat sini? Dunia tak ada selamat. Kalau dunia ni selamat, tak berlaku kiamat. Sebab dunia ni tak pernah ada selamat. Ceritalah kita nak kata selamat, tak selamat. Dah Ustaz, saya dah grey, dah pagar, dah tembok, tak selamat juga. Sebab dunia memang bukan tempat untuk selamat. Tempat untuk selamat ialah akhirat. Jadi di sini Nabi Allah Khadir AS beri satu signal keselamatan sebenar akhirat. Itu yang kita cari. Man anta? Kamu siapa? Kata Khadir. Ana Musa. Saya Musa. Qala, lalu Khadir berkata, Musa Bani Israel. Musa pemimpin Bani Israel. Qala na'am. Ya. Ataituka litu'allimani mimma ullimta rusda. Aku datang supaya engkau ajar aku apa yang Allah ajar pada kamu. Lalu kata Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tak mungkin sabar dengan ilmu aku. Kalau ilmu aku lain pada kamu. Kamu tak mungkin sabar. Ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah la ta'lamuhu. Allamani wa anta ala ilmin min ilmillah allamakahu la a'lamuhu. Wahai Musa, saya ada ilmu yang Allah ajar yang kamu tak tahu. Dan kamu pula ada ilmu yang Allah ajar yang saya tak tahu. Di sini nak beritahu, tak ada orang tahu semua. Di sebalik kita kata kita bijak, tak mungkin dia tahu semua. Saya ada ilmu yang Allah ajar saya tahu. Awak ada ilmu yang Allah ajar awak tahu, saya tak tahu. Maknanya, ilmu kita tahu kita sesuatu kerana Allah ajar kita. Maka yang Allah tak ajar kita tak tahu. Hatta Nabi-Nabi. Para Nabi alaihissalatu wassalam Allah tak ajar semua benda. Yang Allah ajar mereka tahu. Pun begitu, ilmu para Nabi jauh lebih banyak pada mana-mana manusia lain. Tetapi juga nak jelaskan bahawa di sebalik luasnya ilmu para Nabi, ada benda yang Allah tak ajar kat dia. Sama juga kita kalau kita rasa kita pandai, tahu. Ya kita mungkin tahu sebahagian yang kita belajar, tapi ada benda yang juga kita tak tahu. Yang orang yang kita pandang tak berapa bijak ni, dia tahu benda yang kita tak tahu. Dia tahu. Maka ini menunjukkan bagaimana manusia tidak ada yang sempurna. Satajiduni insya'allahu sabira wala a'silaka amra. Wahai Khadir, kamu dapati saya akan sabar. Saya tak akan lawan kamu. Faqala lahu Khadir, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dhikra. Boleh ikut saya tapi jangan tanya. Kata Nabi Allah Khadir AS, awak boleh ikut saya untuk saya ajar tapi jangan tanya. Baik, kenapa jangan tanya? Untuk menguji kesabaran. Siapa pun guru, dia akan melihat, dia akan uji kesabaran murid-murid yang sabar. Sebab proses ilmu ini dia bukan jenis macam kita cedok makanan letak dalam pinggang sebanyak yang orang tu nak. Ia satu proses yang panjang.
bertahun mungkin, berpuluh tahun mungkin. Hatta kalau dia habiskan seluruh hidupnya, dia masih belum mengetahui ataupun mendapat semua ilmu tersebut. Maka sabar menjadi suatu kelangsungan kepada ilmu itu memberi kesan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita belajar ni kita tak letak masa setahun, 2 tahun. Tapi kita letak sabar. Sampai bila saya perlu belajar ilmu? Selagi mana kamu ada sabar. Kalau kamu tak ada sabar, kamu dah tak belajar. Sebab itu ramai orang bila dah tak sabar, dia pun stop belajar. Kenapa sabarnya dah habis? Bagaimana dia punya sabar? Dan sabar itu kurnia Allah paling besar pada seorang hamba-Nya. Maka selagi itulah dia belajar. Kan itu asar ataupun kata-kata masyhur di sisi para ulama menuntut ilmu daripada buayang sampai liang lahat. Maksud kesabaran kita itu berlangsung sampai kita bertemu dengan Allah. Kan itu kata Khadir AS, kamu tak mampu sabar. Lalu Musa menjawab, satajiduni insya-Allah, aku akan sabar. Lalu mereka pun mula, peristiwa pertama ialah mereka naik safinah, naik satu bot, naik satu sampan. Fakallimuhum an yamiluhum, lalu mereka meminta untuk menumpangnya. Maka owner pada bot tadi kenal Nabi Allah Khadir AS. Lalu dia percumakannya. Bighairi naulin, menjadi satu tradisi zaman berzaman. Kalau orang-orang baik mereka tak akan ambil duit, orang soleh, tapi mereka mengharapkan keberkatan, doa dan sebagainya. Maka mereka pun naik percuma. Dan selesai mereka sampai, lalu Khadir AS mengambil kapak kudum, lalu dia pun pecahkan bot itu. Setengah riwayat menyebut bahawa dia mencabut sekeping, 2 keping papangnya. Lalu Musa berkata, kamu bawa laqad ji'ta syai'an imra. Ini satu kesalahan besar. Dahlah dinaikkan kita percuma, lalu kita rosakkannya. Dengan cara ini kita boleh menenggelamkan orang. Habislah tenggelam. Lalu kata Khadir AS, bukankah aku berkata, kamu tak mampu sabar. Lalu kata Nabi Allah Musa AS, jangan marah aku sebab aku terlupa. Sebagaimana Musa tak marah Yusha bin Nun, maka dia juga tidak dimarahi oleh gurunya. Jangan marah sebab aku lupa. Maka kata Khadir AS, baik, teruskan perjalanan sampailah mereka di tepi pantai sahil. Maka mereka lihat seorang kanak-kanak sedang bermain bersama kanak-kanak. Lalu Khadir AS memanggil seorang budak. Dan dibawa ke tempat sunyi, dihantuk ke dinding sampai mati. Maka Musa lagi terkejut. Musa berkata, aqatalta nafsan zakiyah? Kamu bunuh jiwa tak berdosa. Ni kalau hantuk kepala geng-gangster tak apa. Ni budak. Dia hantuk kepala sampai mati. Ada riwayat menyebut dia hentak dengan besi atau batu. Ada yang menyatakan dipulas kepala budak tu. Faqtala'ahu ra'su, pulas kepala. Ikhtina. Cara bunuh tu pun dah menangkupkan. Kalau cara bunuh bagi penado, okey kan? Makan nampak slow motion, mati. Tak, ini kita katakan potong kepala dia tu atau hantuk kepala. Ia agak tragis. Agak tragik. Satu benda yang menggerungkan. Sebab itu Musa kata, laqad ji'ta syai'an nukra. Ini mungkarnya. Mungkar. Maka Khadir dengan cepat menyatakan, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Memang aku dah cakap kamu tak mampu sabar dengan syarat aku. Ia ternyata ia lebih berat. Maknanya bila seorang tu belajar, makin lama dia akan dapat syarat tu makin ketat. Maka syarat ini syarat yang ketat. Musa AS tak tertahan dengan ilmu yang dia ada. Kata manusia, dia akan hilang sabar selagi mana bila mana tak tahu sebab apa. Tapi bila tahu sebab apa, maka dia mampu bersabar. Kita bila jahil sesuatu, pemarah kita cepat. Tapi bila kita ada ilmu tentang sesuatu, maka kita lebih cepat tenang daripada marah. Bila berlaku sesuatu dalam kehidupan kita, kita tahu ini ada hikmah dan kebaikan, maka kita tak cepat marah. Orang macam ni dengan mudah terima takdir Allah. Tapi yang cepat marah kerana ilmunya belum sampai. Kemudian kata Khadir AS, bila Musa AS berkata, Musa berkata, qala in sa'altuka an syai'in ba'da. Baiklah, kalau sekali lagi aku tanya. Kali pertama lupa, kali kedua nampak mungkar sangat, tak tahan diri. Tapi kalau aku tanya lagi, fala tusahibni, tak payah lagi aku ikut kamu.
qad balagta min ladunni uzra. Sesungguhnya aku tidak mampu ikut syarat tadi. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin ista'ama ahlaha fa aba an yudayifuhuma. Lalu mereka sampai ke sebuah kampung. Satu kampung namanya Antakiyah. Lalu minta sedikit ihsan penduduk kampung untuk minum kerana kehausan. Fa aba an yudayifuhuma. Tapi seorang pun tak nak bagi. Tiba-tiba mereka mendapati fawajada fiha jidaran yuridu an yanqad. Tengok satu bangunan yang hampir runtuh. Bangunan tadi kalau runtuh dia akan menutup jalan utama penduduk kampung tersebut. Maka bila Khadir AS memperbaikinya dengan isyarat dengan tangan, maka kembali berdiri tegak. Menunjukkan bagaimana Khidir juga ada, Allah berikan padanya mukjizat. Sebagaimana diberikan ilmu, sebagaimana Musa ada mukjizat. Diberikan pada Khidir AS mukjizat. Ini menguatkan tentang kerasulannya. Walaupun setengah ulama kata itu karamah. Karamah. Kerana berdasarkan ayat dia hamba Allah. Bukannya Rasul Allah. Maka Musa kata, "Lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra." Kalau kita ambil upah dengan perbuatan kita ini. Kita ambil upah. Maka syarat kekal. Jangan tanya. Jangan respon apa-apa. Jangan komen. Yang pertama ditanya. Yang kedua diingkar. Pertama tanya, kenapa rosakkan kapal? Yang kedua ingkar, kenapa bunuh? Dan yang ketiga, tanyanya cadangan. Kita ambil upah nak? Namanya tanya belaka. Jangan ditanya. Wa imma tanya nak tahu tak boleh? Tak boleh lagi. Tanya nak ingkar? Lagi tak boleh. Tanya beri cadangan pun tak boleh. Maka kekal dia. Tetapi ini cara menuntut ilmu yang sempurna. Bahawa seorang tu jangan tanya apa-apa. Sehingga dijelaskan. Lainlah kalau Tok Guri tak nak beritahu. Jangan tanya sampai mati. Tapi Khidir mengatakan, akan ku beritahu. Kalau kata tak akan beritahu, maka Nabi Allah Musa ada hak untuk bertanya. Sebagai celahan. Tapi bila dia kata akan jawab pada waktunya. Maka bila Nabi Musa celah, maka itu salah. Kan tak sabar dengan satu tempoh dan waktu. Maka kerana itu berlaku perpisahan antara Musa dengan Khidir AS. Bila Khidir kata, ataupun Khadir kata, "Hadza firaku baini wa bainik." Inilah perpisahan antaraku dan antaramu. Sa'unabbi'uka, akan kuterangkan kepada kamu. Bitakwil, penjelasannya. Malam tastati' alaihi sabra, apa yang kamu tak sabar. Kemudian kata Rasulullah. Ni kita baca hadis Nabi ni. Kita belum tafsir ayat. Lalu kata Rasulullah SAW. Yarhamullahu Musa. Moga Allah merahmati Musa. Lawadittu annahu kana sabar. Hatta yakussallahu alaina min akhbarihima. Aku amat berharap kalau Nabi Musa boleh sabar jauh lagi. Jadi banyak lagi ceritanya. Dah Nabi Musa tahan 3 je. Tahan 3. Kita syarat 1 pun tak tahan. Suruh jangan tidur. Tak tahan kot. Tidur. Ni 3 syarat tak mampu dia buat. Kata Nabi SAW, aku berharap. Kalau Musa boleh sabar lebih lama. Nescaya banyak lagi keajaiban kita dapat. Kita banyak akan dengar cerita ajaib. Kenapa? Baik, di sebalik 3 kisah ini, apakah sebab hikmah yang kita akan huraikan pada juzuk yang ke-16. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.